Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Seterusnya saya akan teruskan topik yang ketiga. Untuk petang ni saya akan go laju-laju sikit . Topik ikutkan banyak lebih kurang dalam 80 ke 90 slide lagi untuk dihabiskan. So, saya cuba habiskan secepat yang boleh . Okey, untuk topik tiga. Okey ketawa tu, ketawa macam mana? Stres ke apa? 80 ke 90 slide tu. Taklah doktor suka masuk kelas doktor. Enjoy Ya je ke? santai. Yeah. Alhamdulillah kalau suka. Kalau tak suka pun buat-buat suka bagi jatuh cinta juga . Alright, saya continue untuk topik yang ketiga, iaitu dalam topik ketiga kita akan lihat yang ada 4 perkara yang kita akan lihat, iaitu jenis-jenis ujian dalam pengajaran, pembinaan yang kedua, pembinaan ujian, ketiga skema permakahan, dan keempat ujian rujukan norma dan rujukan kriteria. So yang ni yang kita akan lihat dalam topik ketiga. Okay, jenis-jenis ujian dalam pengajaran. So jenis-jenis ujian dalam pengajaran iaitu terdapat banyak jenis-jenis ujian yang digunakan dalam pengajaran, iaitu ujian pencapaian. Kita ada ujian bakat, ujian diagnostik, ujian prestasi, ujian kecerdasan, ujian personaliti dan ujian kecekapan. So dekat sini banyak ujian-ujian yang digunakan. So kalau kita lihat dekat sini kan, kalau dalam konteks akademik, ujian-ujian yang selalu yang digunakan adalah ujian pencapaian, ujian prestasi, ujian kecerdasan, diagnostik, personaliti, kecerdasan, ujian kecekapan, ujian bakat ni semua dalam pengujian dalam bidang psikologi lah, kaunseling banyak digunakan. Tetapi adakah ia tidak digunakan dalam konteks sekolah? Ia digunakan dalam konteks sekolah, iaitu dalam pengurusan di bawah pengurusan kaunseling. Itu yang selebihnya adalah ujian pencapaian, ujian prestasi. Kesemua ini yang digunakanlah dalam mengukur konteks pencapaian akademik pelajar. Selain itu, ada tak lagi ujian-ujian yang lain? Ada ujian apa? Ujian lisan. Ujian lisan ada kan? Sekarang ujian yang digunakan untuk melihat dari segi elemen yang dilihat dari segi komunikasi, macam mana pelajar murid-murid melontarkan idea, memberi hujah dan membuat interpretasi dalam sesuatu keadaan yang diberikan. Selalunya ujian-ujian lisan yang digunakan, iaitu kalau di sekolah rendah kan suatu ketika dahulu ada ujian orang panggil ujian TAFA, ujian fardu ain. Kemudian kalau di sekolah menengah, kalau kita lihat ujian-ujian yang digunakan, ujian lisan dalam mata pelajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, ujian lisan yang selalu digunakan. Tapi kalau dalam bidang sains, kita boleh lihat ujian-ujian amali yang digunakan lah. Ujian-ujian amali dalam subjek sains tulen, fizik, biologi, kimia, itu banyak menggunakan ujian-ujian amali. Okay, seterusnya, kita pergi kepada ujian pencapaian. Ujian ini digunakan untuk mengukur sejauh mana murid menguasai sesuatu topik yang dia pelajari. So, selalunya kalau ujian ni digunakan dalam konteks sumatif, iaitu kita lihat balik pada topik yang pertama, iaitu konteks sumatif, di mana kita akan kumpul beberapa topik, kemudian kita akan lihat pencapaian pelajar tersebut bagi tajuk-tajuk yang telah dikumpulkan dalam satu fasa, dalam satu tempoh. Misalnya kalau semester di universiti kita ikut pada sistem semester dan kita akan buat ujian secara sumatif. Kalau di peringkat sekolah kita ada ujian penggal lah, selalu ujian penggal awal tahun, pertengahan tahun dan hujung tahun.
Itu dalam konteks ujian pencapaian. Kita akan lihat dari konteks ujian ini selalu dijalankan di dalam bilik darjah. Kalau peringkat pusat kan, kalau kita lihat kalau pengembalan peringkat, kalau dekat di sekolah, pengembalan adalah dikenal pasti sebagai pengembalan di bilik darjah, iaitu selalunya hanya guru-guru dalam guru-guru yang mengajar bagi subjek tersebut sahaja yang akan mengubah soalan tersebutlah. Kalau di peringkat pusat, iaitu ujian yang kita selalu lihat iaitu ujian sumatif di peringkat peperiksaan peringkat kebangsaan lah. Satu ketika dahulu kita ada PMR, sebelum PMR kita ada SRP, kemudian bertukar kepada PMR, kemudian bertukar lagi kepada PT3. Kemudian kita ada SPM dan STPM yang masih kekal lah sehingga sekarang. Kita masih ada mengukur kepada kemahiran sumatif. Tapi adakah kemahiran pentaksiran sumatif? Kalau sebelum ini kita lihat kan sekarang pembelajaran lebih terarah kepada pentaksiran formatif dan sumatif yang mana membawa kepada pentaksiran alternatif yang kalian akan belajar pada pertemuan kedua nanti. Pembelajaran orang kata apa, pentaksiran secara berterusan menggabungkan dua pentaksiran iaitu sumatif dan formatif. Formatif dan sumatif. So dekat peringkat ini adakah walaupun SPM dan STPM masih adakah pentaksiran secara berterusan tidak diamalkan? Sebenarnya diamalkan. Kalau kita lihat, kalau di peringkat STPM sendiri, kita ada setiap khusus ada murid-murid ataupun pelajar-pelajar kena menghasilkan laporan bagi sesuatu topik yang telah dipelajari lah. Maksud dia ada tugasan untuk menghasilkan satu-satu secara berkumpulan ataupun secara individu. Itu adalah pentaksiran yang dilakukan iaitu secara formatif. Tetapi pentaksiran sumatif masih dikekalkanlah. Maksud dia ada weightage pemakahan untuk formatif dan weightage pemakahan untuk sumatif. Itu ujian pencapaian. Kedua, ujian prestasi. Kalau ujian prestasi ini selalunya merujuk kepada sub-sub ujian yang dijalankan lah. Selalunya ujian-ujian penggal. Contohnya ujian awal tahun, ujian pertengahan tahun dan ujian penggal antara pertengahan dengan akhir tahun. Itu merujuk kepada ujian-ujian prestasi. Selalunya tempohnya dalam masa yang singkat sahajalah. Selalunya kalau ujian prestasi ini dia perbincangan dalam pemerhatian yang selalu dibuat iaitu perbincangan dalam kumpulan dan pembentangan dan laporan ke diri selalunya dalam soal sidik. So ujian prestasi lah yang selalu kita jalankan lah. Seterusnya ujian diagnostik. Kalau ujian ini untuk menentukan kedudukan murid dalam pelajaran. Selalunya kalau ujian diagnostik ini pihak guru mana yang bertanggungjawab iaitu pihak guru kelas dan kaunseling yang akan bertanggungjawablah dalam menentukan kedudukan murid dalam kelas. Dan ujian ini juga untuk mengenal pasti punca masalah berlaku dalam pengajaran dan pembelajaran. Apa masalah-masalah yang pelajar hadapi selalunya? Kalau pelajar yang boleh skor dalam pembelajaran selalunya tidak akan dijalankan ujian diagnostik lah. Selalunya pelajar-pelajar yang mempunyai masalah dari segi pelajar tidak dapat mengikuti perkembangan semasa, iaitu perkembangan semasa pengajaran dan pembelajaran seperti mana rakan-rakan dalam kelas tersebut. So maka ujian diagnostik perlu dijalankan bagi mengetahui kedudukan dan punca masalah murid tersebutlah. Selalunya selalunya ujian diagnostik ni dia tidaklah dijalankan secara formal lah. So kita akan panggil murid tersebut dalam satu kawasan, dalam satu tempat yang khas dan kita mungkin akan bagi soalan pembelajaran dan kita akan lihatlah dari segi dekat situ. Kita akan lihat dari segi maklum balas murid dalam menjawab
dalam memberi maklum balas kepada soalan-soalan yang dikemukakan. So selalunya ujian ini kita akan buat pemerhatian secara berterusan lah dari semasa ke semasa dalam mengikuti perkembangan murid-murid yang bermasalah ini. Itu ujian diagnostik lah. Seterusnya ujian bakat. Kalau ujian bakat ni selalunya kita nak tahu apa kecenderungan dan kecenderungan ataupun selalunya kita akan katakan kecenderungan murid lah dalam menetapkan hala tuju lah. So kalau ujian bakat ni selalu kita akan melihat kebolehan istimewa yang dimiliki oleh seseorang murid dalam sesuatu perkara. So, selalunya ujian bakat ni kita akan jalankan, selalunya kita akan edarkan, kita akan kenal pasti murid-murid ni dan jalan ke ujian bakat. Selalunya di sekolah tak selalu dibuat apa saya cakap ni, selalunya kan. Kebiasaannya ujian ini jarang-jarang lah sangat guru kaunseling nak jalankan, melainkan atas inisiatif guru kelas bekerjasama dengan guru kaunseling untuk jalankan ujian bakat. So maka dia akan dijalankanlah sebab dia melibatkan costing juga saya rasa kat sini, dan melibatkan masa disebabkan kepadatan masa mengajar pun juga merupakan halangan untuk jalan ujian-ujian intervensi dalam bidang kaunseling ini. Kalau ujian bakat ni selalunya atas inisiatif pelajar lah, dia akan pergi kepada unit kaunseling dan jalankan ujian. Tetapi saya lihat peranan kaunseling sekarang dekat sekolah-sekolah, ada yang sekolah yang memainkan peranan yang sangat bagus dalam unit kaunseling tersebut. Dalam menjalankan ujian bakat, dia buat berkala, maksudnya dia tak jalankan serentak, dia cari masa-masa yang sesuai. Mungkin dalam satu tempoh bulan pertama hanya melibatkan murid tingkatan 1 sahaja dan dia akan jalan ke ujian bakat untuk kenal pasti apa bakat-bakat yang ada lah. Selalunya kalau sekolah-sekolah berprestasi tinggi, dia akan kenal pasti bakat-bakat pelajar dia cenderung dalam bidang mana yang mereka boleh tampung dari segi dari segi menyediakan prasarana dalam bakat-bakat tertentu, maka mereka akan congkir bakat-bakat pelajar tersebut lah. Kalau berbanding dengan sekolah-sekolah, kalau kita lihat yang sekolah kebangsaan yang lain, terutamanya di sekolah-sekolah pedalaman yang kurang akses, yang kurang dari segi kemudahan, maka untuk jalan ke ujian bakat ni adalah amat tipis sekali lah berbanding dengan sekolah-sekolah yang berada di kawasan bandar. Okey, ini antara contoh ujian bakat, ujian kemasukan ke maktab perguruan pun akan lihatlah. So dalam nak menjadi guru kan, kalau dekat maktab perguruan, dekat IPG lah, Institut Pendidikan Guru, selalunya waktu awal-awal ni guru-guru ni dia kena ada satu bakat apa yang uniknya tentang seorang guru yang nak menjadi pendidik, maka dia kena ada satu elemen bakat yang perlu ditonjolkan. Tak kisahlah nyanyian ke, main instrumen alat muzik ke, ataupun bakat dari segi seni lukis dan sebagainya, guru-guru kena ada satu kemahiran bakat. So itu yang dijalankanlah di maktab perguruan. So kalau kita lihat, kalau guru-guru di peringkat DPLI ni selalunya ambilan mohon, kalau ada kosong dan berkelayakan akan diterima masuk sahaja. So tak ada masalah lah. Tapi kalau kalian akan lihat peranan kenapa perlu adanya bakat, so kalian bila kalian keluar dan masuk ke sekolah nanti, kalian akan mengambil salah satu portfolio lah. Mungkinlah portfolio yang kalian kena ambil mungkin bakat dari segi sukan, jadi guru pembimbing, jadi guru pembimbing kepada aktiviti-aktiviti pelajar. Waktu itu kalian akan lihat betapa pentingnya aspek bakat yang perlu kalian tunjukkan. Tak kisahlah dalam sukan ke, dalam seni lukis ke, tarian ke, nyanyian ke, dan apa sahaja yang bersifat bersifat seni kreatif. So kalian perlu ada sekurang-kurangnya satulah dari segi bakat.
Seterusnya ujian personality. Kalau ujian personality ni merujuk kepada potensi dan kebolehan diri terhadap pengetahuan dan minat lah menggunakan instrumen psikologi, reka bentuk ujian, indikator indeks dan sebagainya. Siapa yang memainkan peranan di sekolah iaitu guru ataupun unit kaunseling lah yang memainkan peranan dalam menentukan ujian personality. Ujian personality ni penting atau tidak? Yes, ujian personality sangat penting dalam menentu arah tuju kejayaan seseorang. Kalau personality dia memang dia jenis personality yang orang kata apa, yang aktif, seorang yang pandai berkata-kata, dia akan mendorong kepada bakat, iaitu dari segi orang kata apa, debat, pidato dan sebagainya. So dia akan mempengaruhi jugalah, dia personality juga akan mempengaruhi kepada bakat sebenarnya. Contoh ujian personality yang selalu digunakan iaitu ujian Casey Temperament. Kat sini yang selalu digunakan. Seterusnya ujian mental. So ujian mental ni selalunya digunakan adalah dalam sektor pendidikan sekarang pun guru-guru pun perlu mengambil ujian mental sebenarnya. Ujian kecerdasan ataupun dikenali sebagai ujian mental. Kenapa perlu ujian ini? Sebab sekarang ni kalau kita lihat dari segi tekanan dan tugas beban guru yang secara berterusan ini, maka guru-guru diwajibkan untuk mengambil ujian kecerdasan mental. Sebab kita nak jaga apa lagi? Kita nak jaga ekosistem, kita nak jaga ekosistem kemenjadian murid tu tidak tergugat lah. Kalau kita ada ramai guru-guru yang ada masalah kalau PLTT ambil guru-guru yang ada masalah mental ini, maka apa yang akan berlaku? Kalau masalah mental yang tidak terkawal, maka apa yang akan berlaku? Kita risau akan memberi kecederaan kepada murid-murid yang berada di dalam kelas-kelas tersebutlah. So make sure kalau ada masalah kesihatan mental, make sure walaupun saya tahu benda tu tak boleh nak dirawat dan sembuh sepenuhnya, tapi dia boleh dikawal dan dicegahlah untuk dikawal dan dikawal dengan baik, sekurang-kurangnya dikawal dengan baik. So carilah, pastikan anda sentiasa mempunyai tahap kesihatan mental yang sangat baik. So kalau ada rasa stres, cubalah happy-happykan diri, buatlah apa perkara yang kalian minat lah, hobi-hobi yang kalian minat untuk hilangkan stres tersebutlah. Okey, kalau kat sini ujian, kalau selain ujian mental, kita juga melihat contoh ujian kat sini, ujian IQ. Dekat sini dia ada dua justifikasi yang terkeliru. Pertama sekali kita nak lihat dari segi IQ, kecekapan IQ, kecerdikan, kecerdasan, dan satu lagi dekat sini ujian mental ni dia bersifat kepada kesihatan kita. Kecenderungan kita terhadap kita punya kesihatan. Dia ada dua perkara yang kita kena lihatlah dekat sini. So kalau ujian IQ dia bersifat kepada konteks akademik, sejauh mana pelajar itu mempunyai tahap IQ dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Sejauh mana seorang pelajar itu boleh memahami sesuatu topik itu berdasarkan tahap IQ yang dimiliki oleh seseorang individu. Tetapi kalau kesihatan mental, kita melihat sejauh mana ketahanan seseorang individu dalam mengendalikan emosi dan jasmani dirilah. So maksudnya kalau dia hilang pertimbangan, dia akan memberi refleksi yang buruk kepada murid tersebutlah. So ada dua perkara elemen yang dilihat di sini. Seterusnya ujian kecekapan. Kalau ujian kecekapan iaitu menguji kebolehan dan kecekapan murid dalam melaksanakan aktiviti melalui tugas dan aktiviti yang diberikan. Selalunya macam mana nak tahu ujian kecekapan ni? Selalunya dibuat dalam bentuk pentaksiran formatif. Selalunya boleh terdiri daripada aktiviti secara berkumpulan dan aktiviti secara individu, dan contoh-contohnya seperti menyelesaikan masalah ataupun memberi contoh-contoh kat sini seperti memberi gambar daradas, dan kita nak melihat sejauh mana maklum balas pelajar cepat atau lambat. Itu merujuk kepada ujian kecekapan.
Dan dalam ujian kecekapan juga dia melihat kepada struktur aspek bahasa yang digunakan lah. Dia cekap tetapi cekap dalam memberi maklum balas dengan memberi orang kata apa, maklum balas dalam konteks bahasa yang betul lah. Maksudnya kalau dia cepat, contoh kalau dia nak bagi refleksi jawapan, kalau lah kita bagi gambar dekat depan, so kalau kita ambil contoh murid tahun 1 nak tahu dia cekap atau tidak, kita bagi satu gambar dan dia boleh angkat tangan, saya nak cuba cikgu gambar tersebut merujuk kepada burung sedang terbang ataupun merujuk kepada bunga ataupun merujuk kepada buku, apa-apa sahaja yang gambar kita tunjuk, dan dia boleh bagi refleksi dengan cepat dengan menggunakan perkataan yang betul. Itu ujian kecekapan. So dekat sini akan berbalik-balik. Apakah ujian yang anda fikir berupaya menonjol kebolehan pelajar anda dalam bidang yang kalian ajar lah. Contohnya kalau dalam bidang bahasa Melayu, apa ujian-ujian yang diperlukan, ujian-ujian yang diperlukan dalam pendidikan bahasa Melayu. So kalau pendidikan sejarah, apa pentaksiran, apa ujian-ujian yang perlu untuk menonjolkan kebolehan pelajar dalam bidang sejarah. So, kalian boleh gunalah aspek-aspek inilah selain ujian pencapaian dan ujian prestasi. Kalian juga boleh meninjau daripada aspek-aspek psikologi, kaunseling, iaitu dalam aspek lain lah, ujian diagnostik, personality, ujian bakat, dan ujian kecerdasan dan ujian kecekapan. Contoh saya ambil yang untuk subjek sejarah. Kalau kita ambil ujian personality kan, kalau kita nak tahu pelajar kita dalam satu-satu kelas, kita kenal pasti pelajar kita apa. Setiap kali kita mengajar sejarah, kita lihat ada segelintir pelajar akan tidur. So dekat situ apa ujian yang sesuai digunakan. Iaitu salah satunya kita melihat kepada ujian personality. Kita nak tahu personality pelajar kita tu, dia nak belajar sejarah, dia berminat untuk mendengar ataupun menonton secara visual. Maksudnya ada rakaman video, ada video berkenaan dengan sejarah. So sama ada kita nak tahu personality pelajar kita, sama ada dia ni minat untuk belajar sejarah, dia tak akan tidur apabila dia mendengar dengan menonton video ataupun dia mendengar syarahan pensyarah sahaja. So itu yang kita kena pasti dari segi personality. Itu contoh yang saya boleh bagi gambaran untuk analogi yang sesuai lah untuk pendidikan sejarah. Kita nak membantu pelajar kita supaya tidak mengantuk. Maksudnya kita nak tahu bila setiap kali kelas kita mengajar sejarah, dia tertidur. So masalah dia, pelajar tertidur. So kita kena tahu personality pelajar tu sebenarnya dia seorang yang jenis orang yang mendengar ataupun dia jenis seorang yang suka mendengar dan menonton secara visual yang mempunyai pelbagai warna untuk tarik dan kita nak menarik fokus murid kita untuk belajar sejarah tersebut. So itulah salah satu dia adalah ujian personality yang kita boleh tahulah sama ada pelajar kita ni minat, dia akan belajar sejarah, dia boleh fokus untuk belajar sejarah jika ada apa. Itu yang kita boleh jalankan ujian personality. So kalau kalian nanti jadi guru nanti, kalau kena pasti pelajar-pelajar kalian mungkin ada 2-3 orang bermasalah dan cuba dekati pelajar tersebut dan cuba kalau boleh, kalau kita boleh kena pasti, kalau tak guna ujian personality pun kita boleh buat temu bual sembang santai bersama pelajar kita. Kemudian kalau kita perlu, kalau kita tak dapat juga jawapan, maka kita bolehlah minta dia jalankan ujian personality, dan ujian personality tersebut dan keputusan yang didapat kita kenalah ada konsultasi bersama dengan kaunselor. So kaunselor bukan hanya memberi konsultasi kepada pelajar saja, tetapi kita sebagai seorang pendidik, apa tindakan yang kita perlu ambil untuk menguruskan segelintir murid-murid yang sedemikian. So kita kena tahu apa kaedah dan tindakan, dan dia akan reflect balik kepada kita sebagai seorang guru, apa kaedah pengajaran yang sesuai untuk mengajar. Maksudnya kita tak target satu kumpulan je, kita nak target keseluruhan kelas kita. Apa kaedah yang kita boleh combinekan supaya golongan yang suka tidur dalam kelas ini boleh memberi tumpuan dan fokus sepenuhnya di dalam kelas.
Okay, seterusnya pembinaan ujian. Kita dah selesai berkenaan dengan ujian. Seterusnya kita pergi kepada pembinaan ujian. Okey, pembinaan ujian iaitu ujian dikira sistematik berdasarkan 4 aspek lah. Yang pertama, mesti ada tujuan dan objektif, mengapa hendak diuji. Kedua, isi kandungan yang ada hendak diuji. Dan seterusnya, prosedur pentadbirannya, bagaimana hendak diuji. Serta yang terakhir iaitu sistem permakahan. So dekat sinilah yang akan balik pembinaan ujian. So kalau tujuan dan objektif mengapa hendak diuji, selanjutnya dia akan menjawab balik kepada objektif pembelajaran kita. Di akhir kita nak menguji pelajar-pelajar kita sama ada menguasai satu topik pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran atau tidak. Dan isi kandungan apa yang hendak diuji. Dan ini yang berbalik kepada tadi kita ada jadual semakan tadi, iaitu daripada tajuk-tajuk apa, kepentingan tajuk-tajuk mana yang perlu kita beri penumpuan untuk kita bentukkan soalan dan uji kepada pelajar. And then prosedur pentadbiran bagaimana hendak diuji. Okey, prosedur pentadbiran ini boleh dilakukan sama ada dia dijalankan ujian secara fizikal ataupun secara online dengan menggunakan bentuk apa? Dengan menggunakan bentuk sama ada objektif ataupun subjektif ataupun lisan ataupun dijalankan di dalam kelas secara fizikal maupun secara maya. Dan sistem pemakahan. Bagaimana sistem pemakahan yang kita akan jalankan? Ini yang kita akan lihat kepada rubrik permakahan. So kita akan bina rubrik permakahan lah. Kalau objektif tak ada masalah. Kalau objektif kita dah tahu. Kita hanya akan senaraikan jawapan berdasarkan kepada jawapan yang betul saja dalam skema permakahan. Itu dalam sistem pemakahan. Cuma kita kena tahu satu soalan objektif yang kita bangunkan itu membawa beban markah berapa peratus. Satu item, satu soalan mungkin membawa markah 1 markah ataupun satu soalan objektif membawa beban markah iaitu 2 markah. Itu kita yang tentukanlah. Seterusnya, selain dekat sistem pemakahan juga, kita akan lihat yang paling kritikal apabila kita nak bangunkan kita nak bangunkan skema jawapan iaitu dalam bentuk soalan-soalan yang berbentuk subjektif. Tadi objektif kan, yang dalam bentuk subjektif iaitu melibatkan penulisan. So kita kena tentukan kriteria apa yang perlu dinilai serta kriteria itu membawa skala markah berapa beban pemberatan markah tersebut. Itu yang kita kena tentukan dekat sistem permakahan. So sebagai seorang guru, tugas ini adalah sangat berat sebab apa? Waktu nak peperiksaan inilah yang perlu diberi penumpuan. So bukan sekadar buat soalan, kita juga kena fikirkan kandungan apa untuk menjawab objektif pembelajaran apa, untuk mengukur tahap taksonomi apa. Kita ada 3 domain tadi kan, kognitif, efektif dengan psikomotor, yang mana yang kita nak beri penekanan berdasarkan kepada objektif, tujuan dan objektif pembelajaran. Kemudian kita nak fikirkan macam mana soalan. Selalunya di sekolah dia akan direct teruslah soalan dalam berbentuk objektif ataupun subjektif. Itu common yang selalu ada di sekolah. Dan bentuk soalan yang membawa beban markah mungkinlah pembahagian section A berapa markah, section B berapa markah, section C berapa markah. Itu yang perlu difikirkanlah, berapa section yang perlu disediakan. Dan rubrik permakahan yang bagaimana yang perlu disediakan supaya keseluruhan pembinaan ujian ini selaras dan menepati kesahan dan kepercayaan ujian yang dikemukakan. Okey. Dan ni kita selesai untuk pengumpulan soalan secara ringkas saya dah terangkan. So dekat sini kalau kita lihat ni pun secara tak langsung saya dah sentuh. Sekejap lagi kita akan go detail lagi. Dan seterusnya panduan pembinaan skema permakahan.
Okey, maksud skema permarkahan, dokumen yang mengandungi jawapan dan panduan untuk memberi markah kepada calon serta pembahagian skor setiap jawapan. Set panduan kepada guru atau pemeriksa untuk memeriksa skrip jawapan pelajar dan dia juga digunakan untuk menilai pencapaian murid mengikut kriteria yang telah ditetapkan. Ini maksud kepada skema permarkahan ataupun kita boleh panggil dia sebagai rubrik permarkahan. Okey, berikut merupakan ciri-ciri skema permarkahan iaitu skema kita mestilah menepati kehendak soalan. Kalaulah soalan objektif kita ada 10 soalan, dalam skema soalan juga, dalam skema jawapan mesti ada 10 jawapan. 10 jawapan iaitu menepati kehendak soalan. Dan kalau soalan-soalan subjektif, contoh kalau soalan pelajar diminta senaraikan ciri-ciri zaman prasejarah. Okey, so maksud dia dalam skema jawapan kita akan ada ciri-ciri zaman prasejarah. So akan adalah senarai ciri-ciri zaman prasejarah. Akan ada ciri-ciri zaman prasejarah. Dia tak akan ada ciri-ciri zaman Mesopotamia, dia akan ada ciri-ciri prasejarah. Okey. Soalan mesti menepati skema jawapan mesti menepati kehendak soalan. So dia tak boleh menyimpang. Kalau menyimpang bermakna guru tu kena retire awal lah. Maksud dia mesti ada something wrong. Kenapa guru tu buat kesilapan yang terlalu besar lah kalau macam tu kan. Seterusnya, item jawapan objektif adalah mutamad. Kalau objektif dia mutamad, dia tak ada pilihan lagi. So kalau lah ada 10 soalan, so akan ada 10 jawapan. Dia tak akan ada sama ada kalau dia akan ada 2 jawapan. Tidak ada akan ada 2 jawapan. Dia hanya akan ada 1 jawapan sahaja. Alright. Seterusnya, item suatu mempunyai pelbagai contoh jawapan dan pemberian markah berdasarkan fakta dan isi dan uraian. So selalu kalau soalan-soalan begini, dia selalunya cabaran kepada guru-guru soalan-soalan subjektif lah. Selalunya guru karangan, bahasa Melayu, guru sejarah, guru apa lagi, pendidikan Islam, yang soalan yang melibatkan esei pendek ataupun karangan. Guru bahasa Inggeris melibatkan esei pendek. Dalam apa-apa tak kisah, apa-apa mata pelajaran yang menerapkan soalan objektif yang melibatkan esei pendek, maka esei pendek ataupun esei panjang, maka dia kena tahu kriteria isi yang macam mana yang menepati kehendak jawapan tersebut. So, kena senaraikan. Itu skema permukaan lah. Seterusnya, item subjektif, respon terhad dan terbuka mempunyai contoh jawapan, panduan dan skema pemangkahan bagi setiap item soalan. So, ini basic. So, saya rasa semua pelajar boleh mudah faham lah kat sini. Ulang balik ke 3 aspek. Okey, 3 aspek penting dalam menyediakan skema permarkahan iaitu kandungan, pengolahan dan proses. Kalau kandungan mencakupi aspek maklumat atau pengetahuan yang berkaitan, maksud dia macam tadi saya kata, kalau kandungan, kalau soalan tu minta ciri-ciri zaman prasejarah, maka jawapannya mestilah menyenaraikan ciri-ciri zaman prasejarah. Dia tidak boleh menyimpang. Kalau pengolahan, aspek penggunaan bahasa, okey, kalau pengolahan dia merujuk kepada tadi kandungan, ada pengolahan menggunakan struktur bahasa yang betul, tata penanda wacana yang betul ataupun penanda ayat yang betul, itu kita kira sebagai pengolahan. Kalau proses, aspek ketepatan, munasabah, komprehensi dan konsisten, keaslian dan daya kreatif menjawab. So dekat sini kita akan lihat cara murid menjawab. Contoh kan, kalaulah soalan itu kata pelajar diminta menyenaraikan tiga ciri-ciri zaman prasejarah. So kalau dalam kriteria proses ini kita akan nilai bagaimana? Kita akan nilai, mungkin jawapan pelajar akan menyatakan begini.
antara ciri-ciri zaman prasejarah yang telah dicatatkan, iaitu pertama, maksudnya dia ada orang kata apa, gaya persembahan dalam memberi jawapan tersebut. Jawapan tersebut, ini yang kita boleh katakan kalau dalam elemen lain kita panggil dia sebagai bonus lah. So maksud dia kreativiti murid dalam menjawab soalan, itu ada kriteria yang kita boleh bagilah untuk markah. Selain pengolahan ataupun pengolahan lah. Tapi kalau dalam format yang saya guna, kalau kriteria ni saya letak dekat format dan gaya bahasa lah, selalu saya akan guna istilah tersebut. Okey, secara umumnya skema pemakahan terbahagi kepada dua, iaitu secara holistik dan analitik. Ini yang kalian akan belajar sebentar sahaja lagi, iaitu berkenaan dengan skema pemakahan holistik dan analitik. Doktor, ada soalan tanya begini. Doktor, soalan holistik dan analitik ini merujuk kepada soalan objektif ataupun soalan berbentuk subjektif? Agak-agak jawapan kalian apa? Plus. Kalau skema pemakahan holistik ataupun analitik, adakah skema ini merujuk kepada soalan-soalan berbentuk objektif ataupun subjektif? Subjektif. Subjektif, betul Dia berbentuk subjektif. So kalau subjektif ini, dia memerlukan pertimbangan kita sebagai seorang guru, ataupun kalian nanti mungkinlah tak jadi guru, mungkin jadi pensyarah di matrikulasi, mungkin jadi pensyarah di IPG, mungkin jadi tenaga pengajar di college community. So kalau melibatkan soalan-soalan yang melibatkan subjektif ni, kalau subjektif ini, dia memerlukan pertimbangan kita dalam memberi permakahan. Dia perlu ada garis panduan lah. Walaupun ada isi sedikit, tetapi dari segi gaya bahasa, penggunaan dari segi format dan sebagainya, itu nampak kemas, maka kita boleh bagi permakahan dekat situ. So that's why sebagai pendidik, guru-guru, kita perlu ada pertimbangan dalam memberi pemakahan. That's why kan, kalau kita lihat, kita kan selalu doa kan dulu kan, Ya Allah, lembutkanlah hati pemeriksa. Sebenarnya kalau yang pemeriksa esei kan, sebenarnya dia sangat subjektif. Selain konten, dia akan lihat aspek-aspek yang lain. So maka kita memerlukan timbang tara, kita memerlukan orang kata apa memerlukan kebijaksanaan lah sebagai pemeriksa dalam memberi markah kepada pelajar secara bertimbang rasa jugalah. Kat sini banyak perkara yang kita kena ambil kira. So bila peringkat holistik dan analitik ini, so dekat sinilah yang kalian akan pilih sama ada holistik ini membantu kalian dalam memberi pemakahan, ataupun analitik yang memberi ataupun skema yang berbentuk analitik yang membantu kalian dalam memberi pemakahan kepada murid-murid kalian di dalam kelas. So nanti kalian akan tahu kalian sebenarnya lebih suka holistik ataupun analitik nanti. So nanti kalian akan akan dapat tahu yang mana yang paling membantu kalian dalam memberi pemakahan secara telus kepada murid-murid, bakal murid-murid kalian nanti. Okey, kalau kita lihat rubrik holistik, kalau holistik rubrik ni secara mudah dia merujuk kepada kita akan menyenaraikan beberapa kriteria tau. Kita akan menyenaraikan beberapa kriteria. Contoh, dalam kriteria tersebut kita ada lemah. Mungkin kita ada kriteria kat situ sangat lemah, sederhana, baik, cemerlang. Mungkin kita akifkan kepada 4 skala, iaitu lemah, sangat lemah, sederhana, baik dan cemerlang. Ada 4 skala. So dekat setiap 4 skala tu, let's say kita ada 4 skala tersebut tadi, let's say kita ada beberapa kriteria. Let's say kita ada 3 kriteria lah. Pertama format, kedua gaya bahasa, ketiga kandungan. Kandungan lah, olahan kandungan. So ada 3 lah. Tadi apa? Format, gaya bahasa dan olahan kandungan.
So ada 3 kriteria. So dekat dalam rubrik holistik, 3 kriteria tersebut mestilah ada dalam 4 skala tadi. Faham tak maksud saya? Dia begini. Saya buka slide PowerPoint. Tak apa, nanti saya akan olah macam mana. Saya buka contoh rubrik holistik. Okey, nampak tak? Ni rubrik holistik. Let's say dekat sini tak boleh conteng lah. Kenapa tak boleh conteng sebenarnya tag ni? Saya pun boleh. Alhamdulillah. So, saya tukar yang ni kot. Boleh tak? And not draw. Boleh tak? Alright, okay, dah boleh. Okay, let's say dekat sini tadi saya ada, let's say dekat sini ada 5 pemarkah lah. Yang ni secara ringkasnya ini adalah salah satu contoh lah rubrik holistik. Okay, let's say dekat sini ada skala pemarkahan 0 sampai 5. So kalau kita lihat tadi saya bagi contoh tadi skala ada berapa tadi? 4 skala kan? Let's say kat sini kita ada skala 1, 2, 3, 4. Okey, yang ni abaikan Jadi abaikan. So let's say ada 4 dan tadi setiap 4 skala tersebut ada apa tadi? Ingat tak? Format, gaya bahasa, olahan kandungan. Gaya bahasa, dan olahan kandungan. Alright. Okay, let's see dekat sini. Dekat yang paling bawah ni kita merujuk kepada lemah. Sangat lemah. And then sederhana. And then baik. Dan ini cemerlang. Okay, cemerlang. So kita ada 3 skala. Dalam holistik dia akan ada 3 senarai ni. Contoh ini 0, markah 0 iaitu sangat lemah, 2 baik, 2 sederhana, 3 baik, 4 cemerlang. So let's say dekat sini ada 3 kriteria yang saya lihat. Okay, kita pergi dekat lemah. Okay, dekat sini kita boleh katakan format, kriteria yang pertama, format adalah lemah. Format adalah sangat tidak menepati format dan lemah. Yang kedua, gaya bahasa yang sangat tidak menepati dan lemah. Dan yang ketiga, dari segi kandungan, olahan kandungan adalah sangat lemah. So semua yang lemah-lemah ni, 3 kriteria ni yang lemah-lemah ni dia akan masuk kat sini. So kalaulah kita lihat jawapan pelajar, kalaulah semua lemah kan, contoh format pun nampak tunggang terbalik, gaya bahasa pun tunggang terbalik, olahan kandungan pun 1-2 kerat, yang lain semua tunggang terbalik, maka dia akan dapat, kita akan bagi dia, markah dia berapa? 1. Okay, kalau kriteria yang kedua untuk rubrik holistik, kita pergi yang kriteria yang kedua. Okay, baik, sederhana, format penulisan menunjukkan format yang sederhana, penggunaan gaya bahasa yang sederhana, dan olahan kandungan adalah sederhana. Maksud dia kalau kandungan sederhana, olahan mestilah merujuk kepada isi kandungan, mestilah ada contoh, mestilah ada orang kata apa, contoh dan mestilah ada satu lagi mungkinlah ada penggunaan rujukan, contoh ada rujukan, maka itu semua masuk dalam kategori kandungan lah. Kalau lah yang ada itu adalah sederhana, maka kita tengok jawapan pelajar dan kita baca dan dia dapat, kita boleh bagi semua dalam kategori sederhana, maka kita boleh bagi dia dalam ranking sederhana. So 2 je lah markah dia. Seterusnya, kalau baik, so maksud dia 3 perkara ni semua dalam aspek baik. Dari segi format, gaya bahasa dan olahan kandungan pun menunjukkan baik. So kita boleh bagi 3.
Kalau lah yang cemerlang, format menunjukkan sangat kemas, gaya bahasa yang sangat bagus, cemerlang, dan olahan pun mendapati ciri mempunyai beberapa isi kandungan. Lagi peserta contoh dan mempunyai citation, katakan kat situ, itu kategori cemerlang, maka kita akan bagi 4. So holistik ni, setiap skala yang kita bagi, setiap skala pemakahan yang kita bagi, dia mesti mengandungi kriteria yang sama. Okay? Dia mesti ada kriteria yang sama, itu holistik. Okay, tetapi dia dikategorikan kriteria tersebut semua dalam kategori lemah, sangat lemah. Kalau sederhana, sederhana. Kalau baik, baik. Kalau cemerlang, cemerlang. So dia akan ada dalam kategori skala tersebut lah. Itu holistik. So far kelas jelas tak? Jelas, Contoh. doktor. Alright, okay. Right, so far mudah lagi. Itu holistik rubrik. Tak bergerak pula. Okay, stop. Dan saya pergi, okay. Oh, jadi. Sekejap. Kena close dulu doktor. Mana pemadam? Sekejap. Itulah tengah duk cari ni. Close. Kat mana, nampak tak? Saya tak nampak ni. Ni close. Sama ni. Mana pemadam? Saya tak nampak. Mana pemadam dia? Aduh, tak nampak. Kan? Okay, dah mudah dia tutup, dia muka balik. No. Alright. Mana saya punya tu tadi? P3. Mana sunyi so? Share so. Tadi dekat mana? Kita dekat rubrik holistik. Alright, rubrik holistik rubrik. Ini antara contoh rubrik holistik juga, iaitu dari segi markah tadi kan. Kalau kita boleh letak, tadi saya letak 1, 2, 3, 4, jadi kita boleh letaklah ranking markah kita boleh letak kat sini. Okey, seterusnya analitik rubrik. Kalau analitik rubrik, dia lebih sistematik sedikit. Tadi kita ada 3 kriteria kan? 3 kriteria tadi iaitu format, gaya bahasa dan kandungan. Kalau rubrik analitik, dia ada skala. Contoh dia beginilah. Kalau rubrik analitik lebih terperinci. Kalau kita lihat, kalau holistik, dia menyenaraikan kriteria juga, tetapi dia tidak ada skala yang lebih ni lah. Maksudnya kita boleh letak terus. Kalau kategori sederhana, kita boleh letak terus. Range markah dia antara 0 sampai berapa? 30. Kalau range sederhana, mungkin 30 sampai 40. So dia adalah range markah tersebut kita tentukan. Kalau cemerlang antara 80 sehingga 100. So let's say kita ada 4 pemakaran tadi kan, 4 markah. Jadi cuba kita bahagikanlah, bagi dia range antara satu markah tu seimbang lah. Seimbang sehinggalah daripada 0 sampailah 100. Kalau rubrik analitik, dia lebih orang kata apa, lebih terperinci. So sebenarnya kalau saya kan dalam pemakaran, saya lebih suka rubrik analitik rubrik sebab dia memberi kepercayaan lah. Dia memberi orang kata apa, kita nak bagi markah kepada pelajar tu tidak teragak-agak. Okay, pada saya untuk rubrik
analitik dalam slide ini adalah kurang tepat sedikit. Kurang tepat. Kenapa kurang tepat dekat sini? Sebab dia letak range markah dekat sini. Kalau saya lebih suka jangan letak apa-apa range markah dekat sini. Just letak skala sahaja, iaitu 1, 2, 3, 4, skala 4 mata ataupun skala 5 mata. Maksud dia kalau 5 mata dia ada 5 lah. Contohnya kalau 4 mata tadi, lemah, sangat lemah, sederhana, baik, cemerlang. Okay, let's say letak skala dekat situ. And then kita akan senaraikan kriteria dekat sini. Contoh tadi, kriteria kalau kita letak tadi apa tadi? Mula-mula format, gaya bahasa dan kandungan. Let's say ada itu 3 lah. So kalau ikutkan contoh dekat sini, kalau kita ambil dekat sini, berkaitan research paper analitik. Maksud dia analitik. Paper research paper dekat sini, iaitu di mana dia punya kriteria yang pertama, knowledge of form, convention, terminology and strategy relative to the importance of sources, subject. Kriteria yang kedua, critical and creative thinking skill. Ketiga, communication of information and idea. Keempat, quality of argument and writing. Dan yang terakhir, kriteria dia adalah spelling and grammar. So dekat sini dia letakkan. So let's say dekat sini, pelajar-pelajar dekat sini letak skala 1, 2, 3 dan 4. So let's say kalau saya malas nak contoh sebenarnya kat sini. Okay, dekat excellent ini, let's say kita letak skala 4. Dekat good ni kita letak skala 3. Dekat yang competent ni kita letak skala 2. Dan adequate ini kita letak 1. Skala 1 lah. Maksud dia, dia still juga dapat markah lah. Maksud dia bukan dia dapat 0 lah. Pelajar selemah-lemah macam mana pun dia still dapat markah, iaitu 1 lah kat sini. Okay, let's say dekat kriteria. So kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. So keseluruhan untuk rubrik ini membawa beban markah iaitu berapa kat sini? Iaitu kita ada 4 kan? So 5 darab 4 berapa? Kelas 5 darab 4 berapa? 20. Okey, 5 darab 4, 20 sebab kita pecahkan kepada 4 skala ini. Iaitu 4 skala, maksud dia kita ada berapa kriteria? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 kriteria darab dengan 4 skala ini, maka kita dapat 5 darab 4, 20. Okey, maksud dia sekarang ini pelajar kita berkemungkinan akan dapat 20 per 20. Maksud dia 20 per 20, kalau let's say dia punya weightage markah untuk tugasan ini adalah 100%, maka 20 bahagi dengan 20 darab dengan 100%. Maka kita akan dapat actual percentage untuk tugasan tersebut. Dapat tak? Dapat. Boleh follow tak? Okay, let's say kita ambil contoh yang pertama. Okay, masing-masing kira Okey, kita tengok kriteria pertama. Kita baca-baca kan dari segi knowledge, convention, terminologi, strategi relatif ni kita dapati pelajar kita ni good. So kita tanda dekat situ 3. Okey, kita tanda yang pertama 3. And then untuk kriteria yang kedua, kita baca-baca pun nampaknya student kita ni dari segi kritikal, kalau kita tengok kritikal and recreative ni dari segi kriteria saya lupa nak explain. So kalau kita lihat dekat sini, kalau adequate, kita tengok adequate, competent, good dengan excellent. Kalau kita tengok kat sini ayat dia, untuk yang kriteria yang pertama, dia demonstrate limited knowledge of form, convention, terminology and strategy relative to importance of sources to subject. Dia mesti selari dengan kriteria yang kita senaraikan. So tengok yang ni, dia limited knowledge. So maksud dia adequate. So kalau competent, some knowledge of form. Nampak tak? Dia ada keyword dekat situ yang menunjukkan competent. And then good, considerable knowledge. So good. Kalau lah true and insightful knowledge, itu merujukkan excellent. Nampak tak? Ada keyword yang menunjukkan dia excellent. Kita tengok yang kedua.
Kriteria yang kedua, critical and creative thinking skill. Use critical and creative thinking skill with limited effectiveness. So tengok limited, so dia adequate. Yang kedua, competent use critical and creative thinking skill and moderate effectiveness. So moderate effectiveness. So dia kategori competent. Kalau good, use critical and creative thinking skill with considerable effective. Good. Kalau excellent, thinking skill with a high degree of effectiveness. So dia excellent. So ada perkataan yang digunakan untuk menggambarkan excellent, untuk menggambarkan good, untuk menggambarkan competent dan untuk menggambarkan adequate. Okay, let's say kita back tadi, kita tengok yang kriteria yang pertama. Let's say pelajar kita tengok daripada hasil daripada tugasan yang kita berikan, kita dapati pelajar kita untuk kriteria pertama dia dapat 3. Untuk kriteria yang kedua dia dapat, let's say dia dapat 3 juga. Untuk kriteria yang ketiga, let's say dekat sini dari segi communication or information and idea, kita dapati pelajar kita dapat 4 lah skor dekat excellent. So kita letak 4. Dan kita lihat kriteria yang seterusnya, yang keempat, kita dapati pelajar kita dapat 3 lah dekat situ. Dia argument bright on the complex original and the writing is clear and coherent. So dia dapat 3. So let's say kita tengok spelling and grammar, tengok tak ada salah langsung, cantik, betul dan semua. Dan itu kita dapati, kita boleh bagi markah dia 4, dekat skala 4 lah dekat sini. So kita tambah semua yang tadi, 3 darab, kita tambah 3 darab 3 tambah dengan 8. So kita dapat berapa itu? So dia akan dapat kat situ 17 per berapa? 20 tadi. Total kita punya rubrik ni membawa beban 20 markah. So secara kita semak markah pelajar kita dapati dia dapat 17 saja. So 17, let's say untuk tugasan ini membawa beban peratus sebanyak 100%. Maka kita akan darab 17 bahagi dengan 20 darab dengan 100 dan kita akan dapat markah berapa? 85 markah. Betul tak? Sama tak jawapan dengan saya? Yes, tu. Sama. Alright, so dapat 85 markah. Let's say, cuba try kalau 20 bahagi 20 darab 100. Akan dapat berapa? 20 bagi 20 darab 100. Yes. Kosong, doktor. Kosong. 20 bagi 20 darab 100. So kita akan dapat 100 lah. Betul. Okay, maksud dia pelajar kita dapat markah penuh. So itu rubrik analitik. So secara ringkas dia faham atau tidak rubrik analitik? Tak faham. Okay. So antara dua, holistik dan analitik tadi, yang mana paling mudah untuk beri markah? Holistik juga. Tak berubah juga. So, okay, ada yang kata analitik. Yes, pada saya, kalau saya sendiri, saya berpegang kepada analitik rubrik berbanding dengan holistik rubrik. Sebab holistik rubrik, dia akan memberi syak wasangka lah kepada kita. Betul ke aku bagi markah tu kepada pelajar? Dia akan beri kita perasaan bersalah tau. Macam mana nak bagi markah, sebab kita macam teragak-agak berapa sebenarnya markah yang sesuai untuk pelajar tersebut. Itu dari segi cabaran holistik lah. Kalau analitik, kita dah fokus, kalau dia ada kriteria tersebut, memang dia mencapai tahap, nampak tahap baik, maka kita boleh bagi terus letak 4. Dan kita boleh total out nanti dan kita dapatlah skor markah. Dia lebih memberi keyakinan lah dalam memberi permarkahan kepada pelajar. Ya. Lebih jelas. Tapi bukan ada skema pemarkahan ke kalau macam untuk yang itu? Skema pemarkahan? Dari segi markah untuk student, kalau dari segi apa, holistik kan? Holistik, yes. Dia ada rubrik, tapi actually dia merangkum semua. Kalau kita lihat, mungkin dalam rubrik tadi, kalau holistik,
mungkin ada certain kriteria pelajar tu sederhana, tapi mungkin certain kriteria dia lemah, mungkin mostly dia banyak kriteria yang lemah. Dan hanya satu je ada kriteria yang dia sederhana. So dekat situ kita teragak-agak macam mana nak bagi markah sebab dia masuk dalam kategori mostly banyak dalam kriteria lemah. So dekat situ yang jadi kita rasa macam nak bagi markah macam mana? Itu yang akan timbul lah dari segi kalau kita, sebab kita akan tengok keseluruhan, mostly keseluruhan dia jatuh dalam kategori yang mana? Lemah, sederhana, baik ataupun cemerlang. Okay. Tapi kalau analitik, kita dah tahu dah kalau dia kriteria yang pertama, kalau dia memang cemerlang, kita akan bagi cemerlang. Kalau kriteria kedua, kalau dia lemah, kita akan bagi lemah. Tapi kalau holistik, dia tak. Dia akan terangkum dalam satu kategori lemah. Walaupun 3 kriteria tu mesti ada dalam lemah. Dia lemah. Unless ada juga satu kriteria pelajar tersebut ada yang dapat yang sederhana. So dekat situ yang kita akan ada pertikaian sedikit lah macam mana nak bagi markah kepada murid kita. Itu yang cabaran sebenar lah dalam pemberian markah secara holistik rubrik berbanding dengan analitik rubrik. Kalau saya sendiri, pengalaman sendiri, saya berpegang kepada rubrik analitik. Walaupun rubrik analitik ni secara kritikalnya nak penyediaan dia agak nampak macam remeh sedikit, tetapi dia memudahkan cara dalam pemberian markah. Kalau holistik actually dia disenaraikan saja, tetapi mestilah ada kriteria. So kalau lah ada 4 tadi, skala tadi, lemah, sangat lemah, sederhana, baik, cemerlang, maka setiap kriteria, kalau ada 3 kriteria mesti ada dalam 4 kategori tersebut lah. So kita kena pastikan ada 4. So kita tak boleh kata yang lemah tu ada 2 kategori saja. So kena ada juga kategori. Kalau kita kena ada juga kriteria, contoh kalau kita kata tadi kena ada format, gaya bahasa dan kandungan. So dekat yang lemah pun kena ada format, gaya bahasa dan kandungan juga dalam yang lemah tersebut. Okay, so far saya harap pelajar-pelajar boleh faham. Okey, seterusnya panduan skema permarkahan analitik dan holistik. Kalau kita lihat kegunaan dekat analitik ni peperiksaan awam, holistik ni soalan berbentuk perkonsepsian selalunya holistik. Ni kalau peperiksaan awam selalu kita guna analitik. Kalau perkonsepsian ni macam mana doktor? So soalan berbentuk perkonsepsian ni selalunya dia bersifat dia di peringkat sekolah sajalah. So dia tak macam yang kalian sekarang, kalau pensyarah, ada pensyarah yang level-level profesor selalunya dia akan guna holistik sebab dia based on kepada pengalaman. Kalau markah bagi jawapan begini, inilah yang markah yang sepatutnya dapat. That's why lah kadang kita lihat kadang-kadang rasa jawapan macam lebih kurang sama je kan, tapi atas penilaian orang yang memberi markah lah, kalau profesor dilihatlah mungkin ada faktor-faktor lain juga yang mendorong dalam pemberian markah tersebut. So that's why saya tak suka holistik. Kalau penyelarasan permarkahan, skema permarkahan dihuraikan secara terperinci, tapi kalau holistik actually dia terperinci tetapi dia lebih bersifat general lah. Dia ada kriteria tetapi lebih bersifat general berbanding dengan analitik. Analitik dia memang sangat-sangat terperinci. Kalau bentuk soalan berstruktur iaitu setiap soalan diperuntukkan markah tertentu secara terperinci. Kalau holistik sesuai dengan soalan esei ataupun karangan. Actually untuk yang ini saya nak argue sikit. Untuk bentuk soalan actually dua-dua boleh guna, analitik dan holistik. As long as dia soalan yang berbentuk subjektif. Kita boleh guna analitik dan holistik. Cumanya kalau soalan yang berbentuk esei karangan ni selalunya dia berbentuk point kan. So kalau dalam rubrik analitik nanti dekat bahagian kandungan kita kena nyatakan kalau pelajar itu cemerlang dia boleh menyatakan berapa isi kandungan. Contoh kan, pelajar berjaya menyatakan 5 hingga 6 isi kandungan. Itu kategori cemerlang. Kalau kategori baik, proper, mungkinlah kurang sikit dari segi berapa yang pelajar boleh nyatakan kandungan tersebut. Sehinggalah peringkat lemah, pelajar
hanya berjaya menyatakan satu kandungan saja. So, kena nyatakan secara terperinci. So, maksud dia boleh guna untuk dua-dua bentuk lah. Dalam dua-dua bentuk pemakahan. Tak kisahlah dalam bentuk esei ataupun dalam bentuk ni soalan-soalan berstruktur. Okey, bentuk jawapan perlu dijawab secara terperinci, seragam dan berstruktur. Kalau holistik, jawapan tidak semestinya mengikut skema yang disediakan. That's why saya kata dekat sini. Kalau jawapan tu dia bergantung kepada pertimbangan pensyarah kan. Kadang-kadang kita tengok soalan tu hampir sama kalau untuk holistik. Jawapan hampir sama je, tapi markah kenapa berbeza? Dia atas pertimbangan lah sebab mengikut, sebab dia tak ada garis panduan yang mengikut as long as dia ada kriteria tersebut. And then dari segi pemakahan bergantung pada budi bicara orang yang memberi markah. That's why saya tak suka holistik. That's why saya berpegang kepada pendirian apa-apa tugasan mestilah menggunakan rubrik analitik. Okay, analitik secara ringkasnya, okay, yang ni boleh lihat, saya dah terang secara tak langsung. Kebaikan dan keburukan kalian boleh baca, saya tak nak sentuh yang tu. Holistik pun saya dah sentuh secara tak langsung tadi. And then seterusnya tentang pembinaan rubrik pada topik 5. Okey, yang ni pasal rubrik ni sebenarnya dia masuk dalam topik 5 sebenarnya. Okey, seterusnya ujian dan rujukan norma dan kriteria. So secara ringkas kalian dah dapat kenal pasti rubrik analitik dan rubrik holistik. So yang mana yang kalian suka terpulang kepada cita rasa masing-masing. Okey, seterusnya kita pergi kepada ujian rujukan norma dan kriteria. Okey, habis slide ni kita akan stop sekejap dalam 10 minit ke. And then kita akan continue lagi satu slide. Satu slide lagi. So sekarang berapa Okey, ada berapa slide lagi. Okey, tadi kita dah lihat dari segi ujian kan tadi. Kita dah lihat ujian dan kita dah lihat dari segi, so sekarang kita lihat dari segi penilaian. Jenis-jenis penilaian. Okey, jenis penilaian kita ada penilaian diagnostik, formative dan summative. Kita ada norm references, criterion references dan interim benchmark. So dekat sini kalau kita nak lihat macam mana nak ringkaskan yang ini? Reference and criterion reference. Sekejap saya cuba nak tengok mana. Aku dah slide dia berulang. Alright, okay. Jenis-jenis ujian. URN. Alright, okay. Okay, ini adalah jenis-jenis assessment iaitu diagnostic, formative, summative, non-reference, criterion dan interim benchmark. So dekat sini kalau kita lihat formative seperti mana yang kita lihat sekarang lah, yang formative dengan summative itu pentafsiran yang selalu kita gunalah. So dekat assessment formative dan summative, kalau formative assessment ni melihat pada pencapaian pelajar dalam tempoh masa yang singkat sahajalah. Dia nak lihat pemantauan secara berterusan dalam satu-satu perkara ataupun satu-satu topik yang dipelajari, maka kita akan buat formative assessment. Formative assessment sebab nak lihat sejauh mana penguasaan murid dalam sesuatu topik itu dalam tempoh masa yang singkat. So kalau summative assessment, kita akan merujuk dalam tempoh masa yang panjang lah. Contohnya kita akan kumpul kita akan kumpul keseluruhan subjek yang dipelajari daripada awal tahun sehinggalah hujung tahun, kemudian kita akan buat assessment dekat situ. Assessment pada peringkat hujung tahun dan kita akan lihat pencapaian secara keseluruhan pelajar menguasai atau tidak tajuk-tajuk yang dipelajari. Itu summative assessment.
Okey, kalau diagnostik kita lihat dari segi kekuatan pelajar dan kelemahan pelajar lah, dari segi kelemahan pelajar dari segi pengetahuan dan kemahiran, tu diagnostik. Yang seperti mana yang kita lihat tadi, diagnostic assessment tadi, pengujian diagnostic assessment, kita lihat dan kita nak kena pasti intervensi apa yang pelajar lemah dan apa intervensi yang diperlukan oleh guru ataupun kaunselor dalam memastikan pelajar itu tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Okey, kalau norm references iaitu compare student performance against national or other norm group. So yang ni sangat tidak common lah, yang jarang-jarang dipraktikkan di Malaysia. Selalunya kita susah nak membandingkan antara contohlah pendidikan di Malaysia dengan Singapura kan. Memang kita tak akan nak membandingkan sistem pendidikan kita dengan negara-negara luar. Melainkan kalau kita ada satu pentadbiran yang kita buat, contoh apa, PISA yang mengukur tahap pencapaian dalam bidang sains dan matematik, itu berlihat keseluruhan lah. Contoh kita lihat buat comparison antara negara-negara ASEAN antara Indonesia, Singapura dan Filipina dan negara-negara yang lain, Thailand dan sebagainya, itu dan kita akan lihat dari segi pencapaian dalam matematik dan sains. So kita akan buat non-references lah. Kat situ kita akan lihat perbandingan. Selalunya kalau diorang bagus, apa kaedah pengajaran yang digunakan, apa pendekatan yang digunakan. Selalunya kita akan buat perbandingan antara Malaysia, kita akan lihat dengan Singapura lah. Singapura adalah sistem pendidikan terbaik berbanding dengan negara-negara ASEAN yang lain. Okay, tu non-references. Kita akan lihat dari segi perbandingan pelajar, dari pencapaian pelajar mengikut negara lah yang lebih mudah lah. Tapi kalau dalam konteks lain yang lebih mudah lah, kita akan buat perbandingan pencapaian antara sekolah bandar dengan luar bandar. Itu non-reference yang kita akan buat perbandingan lah. Mungkin antara negeri dengan negeri-negeri, contoh kalau dekat Malaysia ni kita buat perbandingan antara negeri-negeri dalam pencapaian pelajar dalam sesebuah mata pelajaran lah, kita akan buat perbandingan. Kalau kriteria references ni measure a student performance against a goal, specific objective or standard. So kita akan melihat pada kriteria apa yang kita rujuk untuk kita membuat perbandingan pencapaian pelajar ni. So, kita lihat kepada kriteria juga. Contoh kalau kita ambil kriteria penggunaan literasi, kita ambil kriteria teknologi sebagai pengukur kepada perubahan performance antara bandar kan, antara bandar di Kuala Lumpur dengan wilayah Persekutuan Putrajaya, katakan kita buat perbandingan antara dua. Itu kriteria teknologi, sejauh mana performance pelajar itu berbeza atau tidak. Itu kriteria reference. Seterusnya interim benchmark evaluate the student performance at a periodic interval frequently at the end of a grading period can be predict student performance on end of year summative test. So dekat sini, yang ni selalu kita buat interim benchmark ni, kita akan lihat contoh, kita ambil pencapaian pelajar SPM lah kan. Kita buat perbandingan antara pencapaian SPM dari tahun ke tahun, dan kita dapat yang paling kontroversi lah, iaitu pada 2020 kan, pencapaian pelajar SPM yang paling terbaik pada ketika itu kan banyak sekolah ditutup, banyak proses PKP-nya, jarang sekolah dibuka, dan itu dan pencapaian pelajar menunjukkan pencapaian terbaik itu interim benchmark, itu comparison antara tahun ke tahun lah dalam konteks Malaysia. Okay, seterusnya non-reference versus criteria reference test. Okay, kalau kedua-dua kriteria ini actually sebenarnya a major way of bringing meaning to test score. Compare one student data to another result and useful to interpreting assessment. So kita rujuk pada non-reference dengan kriteria reference. So selalunya kita akan rujuk benda ni, selalunya kita akan rujuk pada pencapaian sumatif lah, iaitu pentadbiran sumatif yang di peringkat kebangsaan. Mungkin perbandingan antara negeri dan mungkin perbandingan antara negara lah. Macam tadi saya kata, macam pencapaian PISA dalam mata pelajaran matematik dan sains tadi. Kita akan lihat pada
compare dari kita buat comparison, comparing the data sebenarnya. Okey, dekat sini kita boleh lihatlah. Okey, kalau kita lihat gambar rajah kat sini, macam mana kita nak faham, ni analogi yang mudah kat sini. Kalau set kriteria kita lihat perbandingan, kita lihat set kriteria apa yang kita tetapkan, contoh dekat sini ketinggian, and then kita buat perbandingan dengan set keseluruhan populasi lah, set norma dalam masyarakat. So set norma dekat sini kalau kita lihat keseluruhan purata ketinggian adalah berapa kat sini? Mungkin kat sini kata 10. So kita buat perbandingan dengan satu pencapaian pelajar dengan keseluruhan masyarakat kat situ. Dekat sini apa yang kita boleh kaitkan dengan penilaian ini dalam konteks pendidikan secara realitinya, iaitu kita lihat contoh dekat sini pencapaian pelajar lah. Pencapaian pelajar dalam satu-satu mata pelajaran. Contoh kita ambil mata pelajaran sejarah. Mata pelajaran sejarah ataupun mata pelajaran bahasa lah, bahasa Melayu. Okay, let's say bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia, kita dapati set kriteria yang kita dapati, kita ada set markah untuk dapat A, untuk seorang pelajar, iaitu markah untuk dapat A iaitu 80, contoh 80 markah untuk dapat A. And then kita akan balik lihat secara purata dalam masyarakat referent ataupun non-referent ni kita panggil, secara purata kebanyakannya yang dapat A adalah di antara 75 sehingga 80. So dekat sini, inilah kita akan membanding bezakan antara satu pelajar dengan keseluruhan pelajar. Yang kita dapat gambarkan iaitu antara kriteria dengan non-referent, penilaian non-referent. Okay, dapat tak? Dapat, Doktor. Alright, saya teruskan. Terima kasih. Okay, ini boleh baca. Seterusnya, ujian berujukan norma sumatif. Norma iaitu sumatif ataupun formal dekat sini. Dekat sini kita lihat dari segi ciri iaitu berlaku diskriminasi, grade akan ditentukan selepas ujian meliputi satu bidang pembelajaran yang luas. Ini selalu berlaku dalam sistem pendidikan kita. So selalunya kan kalau kita lihat semasa ujian pencapaian, contohlah ujian percubaan SPM, kita dapat lihat pelajar kita kan selalunya ujian pencapaian markah dia sebab kita berpandukan kepada grade yang telah ditetapkan di sekolah tersebut. 80 baru A. Tetapi kalau SPM nanti A itu grade untuk A itu mungkin berubah sebab dia berdasarkan kepada purata. And then keseluruhan pelajar-pelajar, murid-murid di Malaysia dalam bahasa Melayu, purata dia paling tinggi, kebanyakan markah purata dia untuk dapat A antara 70. So, maka grade A ditetapkan adalah 70. Sedangkan di sekolah pada sebelum ini, pada markah percubaan, 80 baru kita akan dapat A solid. A solid. Tetapi kalau dalam peperiksaan sebenar, kita lihat pada beg purata. Kalau purata menunjukkan 70 adalah A, maka grade yang ditetapkan untuk peperiksaan tersebut adalah 70. So dia akan berubah-ubah lah. So selalunya akan berlaku kat peperiksaan kebangsaan lah, seperti UPSR, PMR, SPM, STPM dan mana-mana peperiksaan lah. Tapi kalau dekat peringkat universiti, dia dah tetap dah, dia seperti mana sekolah. So kalau lah kata grade diluluskan oleh Senat universiti adalah 80A, maka dia akan kekal 80A walaupun purata keseluruhan menunjukkan 70 baru dapat A. 70 itu adalah grade A untuk purata keseluruhan, tetapi universiti tetapkan 80 adalah A. So maka pelajar tersebut tak akan dapat A lah, maksudnya sebab kita berpandukan kepada grade yang telah diluluskan oleh Senat. Itu yang berlaku lah secara realiti. Okey, kalau tujuan dia merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran, membanding prestasi pelajar, menempatkan semula kedudukan pelajar, mengadakan aktiviti pemilihan hasil daripada ujian dan rekod keputusan pencapaian pelajar. Selalunya kita gunakan ini untuk merancang aktiviti pengajaran
kita nak membanding bezakan prestasi pelajar dan kita nak menempatkan semula pelajar itu dekat kelas-kelas yang mana kan. Contoh kan kita ada kelas 1, kelas cemerlang, pelajar-pelajar yang dapat kedudukannya di dalam ranking tingkatan 1 di sesebuah sekolah antara 1 sehingga 30 akan berada di dalam kelas cemerlang. Kalau kelas baik, pelajar yang antara 31 sehingga 60 akan berada di dalam kelas baik. So itu antara salah satu tujuan jugalah. Dan yang seterusnya mengadakan aktiviti pemulihan hasil daripada ujian, dan daripada ujian tersebut juga kita akan lihatlah, orang kata bahasa mudah dia, postmortem balik. Soalan-soalan yang dibuat adakah terlalu mencabar ataupun perlu penambahbaikan lagi lah untuk penyediaan soalan-soalan seterusnya. Dan merekod keputusan pencapaian pelajar. Okey, seterusnya langkah-langkah pentadbiran persediaan kertas peperiksaan. Ini semua merujuk kepada teknikal punyalah dalam proses penyediaan soalan, rubrik dan sebagainya. Dan ciri-ciri soalan 25% arah mudah, 50% arah sederhana dan 25% aras tinggi, ciri-ciri soalan. So ini antara persentage yang dicadangkanlah dalam pembuatan soalan. So kita tak nak terlalu banyak soalan aras mudah, tapi kita banyakkan soalan aras sederhana. Dan kita juga tak boleh terlalu banyak soalan aras tinggi. So guru-guru kena perlulah memastikan soalan-soalan itu mencapai kebolehpercayaan. Sebab kalau ramai pelajar tak boleh menjawab, maka soalan itu tak mempunyai kebolehpercayaan yang tinggilah untuk menjawab. Last sekali cikgu tu yang kena menjawab dengan pengetua. Alright, seterusnya ujian rujukan kriteria, okey, ataupun singkatan dia URK. Ujian rujukan kriteria ini merujuk kepada, kalau kita lihat pada konsep, ujian menentukan pencapaian individu berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Tujuan dia menentukan tahap penguasaan pelajar terhadap sesuatu kemahiran mengikut kriteria yang ditetapkan, memperbaiki pengajaran dan pembelajaran. Ciri-ciri soalan hampir sama tahap kesukaran berdasarkan objektif pembelajaran. Kalaulah ciri-ciri ujian, dia mestilah tiada grade ditetapkan, lulus gagal, telah menguasai ataupun belum menguasai. Kalau yang kelima, liputan tertumpu kepada topik-topik tertentu yang lebih khusus. Dan yang terakhir sekali, contohnya ujian pendek, tugasan, latihan dan soal jawab. So selalunya kalau ujian rujukan kriteria ni, dia macam soalan kuis lah yang selalu kita buat di peringkat universiti. Ia tak membawa kepada beban grade orang kata apa, pencapaian di akhir pembelajaran. Maksud dia lebih kurang dia masuk di bawah kategori pentaksiran formatif. Okey, yang ni boleh baca. Dan perbezaan ni pun saya minta baca sahaja. Ni pun sama juga. Tak baca, and then which one that you prefer most, ujian rujukan normal ataupun kriteria. Okay, yang ni kalian boleh tepuk dada tanya seleba. Right? Okay, kita habis untuk topik 3. Kita nak habiskan last topik. Kita take break dalam pukul 4-5 minit kita mula. Boleh? Take break sekejap. Doktor. Boleh, Doktor. Sambil-sambil tu, siapa ada soalan boleh ajukan. Doktor, adakah nanti sebelum habis kelas akan dibagikan group assignment? Group assignment tadi saya dah maklum dah. Okay, jadi saya perlu tunggu pelarasan dahulu sebab saya tengok dekat saya punya dalam sistem ni Bertambah student. ya, bertambah student. So saya kena pastikan yang bertambah tu
dah berdaftar, dah masuk dalam set yang betul lah, dia ada nama, dah pastikan nama dia ada dalam set yang betul lah. And then nanti kalau saya takut nanti saya agih-agihkan nanti tiba-tiba tak ada, itu yang takut isu lah benda tu. Okey, faham doktor. Terima kasih. So bagi tempoh saya mungkin seminggu, paling cepat seminggu lah, seminggu saya akan confirmkan balik, nanti saya akan buat jadual Excel tu, saya akan share lah kumpulan. Saya akan share senarai nama dan nanti kalian namakanlah kumpulan masing-masing. Kalau pentaksiran untuk ni saya minta kalian namakan, nanti saya akan letak kumpulan satu tetapi tak ada nama lah. So kalian kena namakan kumpulan kalian berdasarkan nama buah. Nama buah. Ya. Okey. Saya ambil honeydew lah doktor. Boleh lah. Silakan, tak ada halangan. Maksudnya doktor akan upload dekat Telegram lah nama grup tu. Maksudnya Saya akan senarai letak, saya akan share Excel tersebut, dan Excel tersebut kalian boleh edit, share drive lah, saya share drive dokumen, so kalian boleh edit dekat situ. Nama ahli kalian tak boleh edit, tapi nama kumpulan kalian boleh letak lah, lantik seorang ketua untuk menerajui kumpulan masing-masing. Okay. Okey, faham. Right, then boleh namakanlah nama kumpulan berdasarkan nama buah. Doktor, nanti video recording ni akan di-upload kan? Actually ada, video recording tu dah ada, saya tak share lagi. Saya akan share dalam Telegram nanti. Okay, actually untuk rubrik ni sebenarnya kita dah cover dah tadi, tapi tak apa, kita akan go through laju-laju, dan kita akan habis awal lah sedikit. And then kalau nak buat kelas malam, kita boleh continue malam nanti. Doktor, jangan habiskan petang ni saja doktor. Alright, okay. Itulah saya akan habiskan petang. Actually rubrik tu saya dah cover secara tak langsung tadi dalam topik ketiga, tapi kita akan go through sebagai knowledge sahajalah sebenarnya. Okay doktor. Alright, so dia tak terlalu ni sangatlah. Alright. Okay. Okay, kelas, ada yang belum scan kehadiran ke? Masih ada. Yang mana tak boleh tu, mungkin boleh letak nombor matrik supaya saya boleh daftar manual dekat sini. Tak ke ruangan chat, nombor matrik sahaja. So saya boleh lah add nanti. Boleh Boleh, insyaAllah. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada topik yang terakhir untuk pertemuan pertama, iaitu berkenaan dengan penyediaan rubrik. So sebenarnya penyediaan rubrik ni saya dah sentuh secara tak langsung tadi, iaitu semasa saya menjelaskan topik yang ketiga tadi. Okey, dalam penyediaan rubrik ni sebenarnya kita nak tengok dua je contoh seperti mana, iaitu penyediaan rubrik holistik dan penyediaan rubrik analitik.
secara proses bagaimana nak sediakan sebenarnya saya dah jelaskan tadi secara tak langsung melalui contoh tadi. Itu kriteria, kita kena tentukan kriteria, apa tugasan yang kita nak beri kepada pelajar, apa tugasan yang kita nak beri kepada pelajar dan apa kriteria-kriteria yang kita nak nilai daripada tugasan tersebut. Okay, untuk topik ini ada 9 perkara lah yang akan disentuh, iaitu pengenalan rubrik, tujuan dan keperluan rubrik, penggunaan rubrik, jenis-jenis rubrik. Kita ada 2 jenis rubrik, iaitu holistik dan analitik. Kelima, kriteria dan skala rating, level of performance, advert in rubrik, iaitu kata kerja dalam rubrik, penilaian berterusan dan pembelajaran dalam talian, dan tool to develop rubrik. So kita ada tool dalam develop rubrik. So saya tak galakkan untuk to develop rubrik ni hanya untuk pengetahuan sahajalah. Nanti jangan guna to develop rubrik ni untuk buat rubrik tugasan yang saya berikan untuk kursus ini. Hanya untuk pengetahuan tambahan sahajalah. Untuk kalian nak praktikkan di sekolah nanti silakan. Tetapi kalau untuk develop rubrik untuk tugasan nanti, buatlah secara manual sahaja. Okey, seterusnya kita akan sentuh kepada pengenalan rubrik, tujuan dan keperluan rubrik dan penggunaan rubrik. Okey, secara ringkasnya kalau Google kan ada je rubrik sebenarnya. Ini ada antara contoh rubrik. Cuma kita kena membanding bezakan rubrik yang macam mana yang paling mudah untuk kita praktikkan untuk memberi permakahan melalui tugasan-tugasan yang kita berikan. Kita kena tentukan rubrik yang mana yang kita nak guna sebagai pegangan kita. Kadang-kadang kita lihat rubrik analitik dia ada pelbagai pattern cara penulisan dia. So macam tadi, macam yang saya tunjuk itu adalah yang paling basic dalam penyediaan rubrik, iaitu ada skala, ada kriteria. Ada skala dan ada kriteria dan berapa markah keseluruhan yang membawa. Kadang-kadang satu skala tu dia ada weightage, satu kriteria tu dia dah letakkan 5%, kriteria kedua 10%, kriteria ketiga 15%. Pun ada juga rubrik yang sedemikian. Tetapi dia dari segi pengiraannya adalah agak complicated sedikit kalau rubrik yang ada pecahan-pecahan markah bagi setiap kriteria yang dinilai. Okey, kalau kita lihat dari segi asal usul, kalau segi rubrik itu sendiri, iaitu dia berasal daripada perkataan Latin yang membawa maksud red, merah. Kalau an alternative yang dan digunakan dan perkataan itu melibatkan red dan rule lah. So dekat situ tu yang atas hasilnya rubrik. So untuk rubrik ni sebenarnya dia merupakan panduan ataupun kriteria kita dalam memberi markah kepada tugasan-tugasan yang kita berikan kepada murid-murid. Okay, rubrik ni juga merupakan scoring atau alat skor, alat pemberian skor kepada aktiviti yang dia macam mana nak masuk ayat kat sini. A rubric is scoring tool that implicitly describe the instructor performance expectation for an assignment or pieces of work. Maksud dia kat sini setiap daripada tugasan yang kita beri, kita ada tetapkan kriteria yang kita nak nilai, dan setiap kriteria tersebut kita perlu ada skor yang dinilai. Ada skor yang dinilai. So that's why dekat situ kita lihat sama ada analitik ataupun holistik. So pada saya berpegang pada analitik sebab dia akan mengambil kira semua maklum balas jawapan yang diberikan oleh murid itu mesti diberikan markah. And then that's why kalau saya tak paling lemah, saya akan letak satu itu walaupun ada yang ditulis, saya akan letak satu. Melainkan kalau pelajar tak tulis, memang saya akan letak kosong lah. So dekat situ, kat situlah peranan rubrik dalam memastikan pelajar tu mesti ada juga markah yang kita berikan kepada usaha pelajar untuk memberi jawapan.
So dekat sini kita akan lihat balik, dia akan rubrik ni sebenarnya dia sebagai salah satu alat penilaian yang digunakan dalam kita nak mengukur kriteria. Macam tadi kita lihat kan kriteria dengan norm. So sekarang kita yang nak tetapkan kriteria tersebut. Kriteria untuk seorang pelajar dengan keseluruhan pelajar, apa kriteria yang paling sesuai kita nak tetapkan. So dekat sini kita tak boleh ambil yang norm, iaitu secara keseluruhan untuk kita tetapkan kriteria, tetapi kita lihat kepada seseorang individu apa kriteria yang sesuai untuk kita tetapkan sebagai kriteria untuk kita nilai. Dekat sini maksud dia kriteria reference itu kita akan terjemahkan kepada populasi, bukan populasi yang menterjemahkan kepada individu. Itu maksud dia dekat sini ya. Alright, seterusnya criteria reference assessment are designed to measure a student performance against a fixed set of predetermined criteria of a learning standard. Concise written the description of what students are expected to know and able to do at a specific stage of their education. So kat sini kita lihat kepada penilaian kriteria untuk kita ukur pencapaian. Kita akan tetapkan satu kriteria untuk kita assess, kita menilai pelajar, iaitu dalam alat tool tersebut mesti ada aspek-aspek tersebut. Kenapa pelajar saya makin bertambah 59 di petang-petang hari ini? Semua minat dengan Dr. Zubair lah. Okay, seterusnya kriteria referring is often defined in terms of proficiency level. So dekat sini kriteria referencing ni dia juga seringkali dirujuk sebagai term of proficiency level. Dekat sini apa yang saya nak jelaskan, dekat assessment tu, satu-satu assessment tu penilaian. So selain menetapkan kriteria, kriteria ini mestilah mempunyai satu, orang kata kriteria itu mestilah jelas dan menggambarkan keseluruhan penilaian yang kita akan buat pada pengujian tersebut. Contoh dekat sini yang merujuk pada proficiency level dekat sini, kalau kita tak struktur bahasa, kita kena pastikan dekat situ pertama format. Kalau format, kita tidak boleh letak dua elemen kriteria yang serentaklah, format dan gaya bahasa. Kita tak boleh letak begitu. Kalau tidak, nanti kita akan kriteria itu tak fit. Dia akan ada dua perkara yang dinilai dekat situ. So adalah lebih baik dalam pembinaan kriteria tu kita letak satu kriteria yang umum. Contoh yang kita boleh selaraskan itu struktur ayat dan gaya bahasa. Itu boleh dijadikan sebagai satu kategori. Tapi kalau dari segi format, apa yang kita boleh selaraskan dari segi format? Format dan struktur ayat. Boleh tak kita sekalikan? Format dan struktur ayat. Format dan gaya bahasa boleh tak kita sekalikan? Boleh. Dia ke boleh? Adakah dia dalam satu kategori yang sama? Ada yang kata tak. Okey, kalau tata bahasa dan struktur ayat kita boleh sekalikan kan? Kalau format dan struktur ayat kita tak boleh nak sekalikan sebab format merujuk kepada, dia mestilah bersifat tetap. Kalau format dia hanya merujuk kepada teknikal penulisan, iaitu format merujuk kepada teknikal penulisan dalam sesebuah jawapan yang diberikan. Kalau gaya bahasa ataupun gaya dan struktur bahasa dia boleh sekali. Gaya dan struktur bahasa menggunakan ataupun gaya dan laras bahasa itu pun boleh disekalikan. Okay, seterusnya dari segi konten, kandungan. Kalau kandungan, apa kriteria yang kita boleh tetapkan lagi untuk meningkatkan proficiency level dekat situ? Contoh kandungan. Dalam kandungan selain menyatakan isi kandungan, dalam kandungan juga kita boleh menyatakan apa? Contoh. Betul tak?
Setiap isi tersebut mestilah ada contoh. Kalau esei karangan, ada esei. Kalau karangan, kita ada kandungan, isi, dan kita ada contoh bagi isi tersebut, dan menyatakan contoh, dan kita boleh letakkan apa lagi untuk meningkatkan proficiency dalam kandungan. Pertama, isi kandungan, huraian, huraian berserta dengan contoh. Itulah paling mudah lah, iaitu kalau kandungan kita lihat dalam menyatakan konten ada huraian dan ada contoh huraian yang diberikan. Itu bagi meningkatkan proficiency level bagi sesebuah kriteria yang kita bangunkan. Okey, kalau kita lihat dekat sini kan, kalau rubrik dengan non-reference test dengan kriteria references test. Okey, cuba kita lihat dia mention, kalau kita lihat kat situ score interpretation. Kalau kriteria references, each individual is compared with a preset standard for acceptable achievement. The performance of other examinee is irrelevant. The student score, kat sini kalau kita lihat baris yang digariskan kat situ, with a preset standard for acceptable achievement. Kalau non-reference test kat sini, individual is compared with other examiner and assign a score usually expressed as a percentile. So dekat sini kalau non-reference test, dia akan merujuk kepada population tadilah. Saya kata dia ada merujuk kepada satu individu, dia akan back kepada population. Tapi kalau kriteria, dia akan preset standard for acceptable for achievement untuk one individual, untuk seorang murid. Itu kriteria references test. So dalam kita nak bangunkan rubrik, kita kena tetapkan, kita kena pegang kepada kriteria references test berbanding dengan non-references test. So dia kena back, tengok kesesuaian. Tapi kebanyakan dalam sekolah kita tak akan guna non-references test. Sebab kalau non-references test ni dia akan rujuk sebab dia akan happen selepas berlaku peperiksaan tersebut. Selepas berlaku baru dia akan buat comparison. Tapi kalau rubrik sedang berlaku. Kalau kriteria references test ni sedang berlaku dan bakal berlaku. So apa kriteria yang akan dinilai? Okay, seterusnya performance assessment, product oriented assessment only evaluate the document, usually the final result, while a process oriented approach can also take the sequence of student action into account. Okay, so kita lihat performance assessment dekat sini, ada produk, proses dan kedua-duanya lah, produk dan proses. And then dia akan keluar dengan kriteria dan scoring, iaitu skala permakahan lah, skala skor yang diberikan. Kriteria pertama, cemerlang, apa tahap dia? Contoh tadi, kita dah tengok dalam rubrik kan tadi, kalau saya letak skala 4 tu merujuk kepada cemerlang. Sebab at the end nanti kita akan buat kumulatif, kita akan tambah, kita akan ambil sum total bagi dengan jumlah dia, dan kita akan darab dengan percentage bagi sesuatu tugasan. So kalau kriteria tadi, kalau kita lihat, kalau kita dah tetapkan kriteria, okey, kriteria kita akan tetapkan skala. Okey, dalam skala kita akan tetapkan lemah tu selalunya kita akan letak pada nilai yang paling lower. So pada saya tak cadangkan letak 0 tau. Saya tak cadangkan letak 0. Saya cadangkan juga letak 1. Melainkan kalau kita letak skala 5 mata, ada maybe yang dekat yang paling rendah itu kita letak sangat lemah. Sangat lemah maksudnya dia tak ada langsung jawapan yang diberikan, maka kita akan letak kosong. So far itu sangat lemah lah kalau setakat lemah, sederhana, baik, sebab kita menjangkakan pelajar kita hanya akan ada 4 kategori ni je lah.